ayat 8 daripada surah Al-Ma'arij, muka surat 221. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma takunus sama'u kalmuhli, iaitu hari yang jadi langit seperti muhl. Mim ha lam. Apa maksud muhl? Iaitu air perak yang diperhancurkan. Okay. Langit ni hak kita duk tengok, duk nampak elok di atas. Okay. Kita duk tengok ni langit punya cantik dengan color biru dia, dengan biru campur putih dia, dengan apa, kita duk ambil gambar, tengok nampak langit sekali-sekala dia jadi fenomena color apa semua, kita duk ambil, kita duk post masuk dalam Facebook. Kadang-kadang lama-lama sekali kita terfikir, tengok ish, langit ni tak pernah kau kata nak rebeh, nak runtuh jatuh buang sekepin dua di mana-mana. Kita ada manusia otak dia yang jalan macam tu, dia duk fikir macam tu. Langit tu Tuhan kata apa? Yauma takunus sama'u kalmuhli. Satu hari esok. Bila tu? Satu hari tu? Bila kiamat. Tuhan tukar langit hak kita duk tengok, hak kita duk kagum, hak kita duk rasa hebat, yang nampak cantik ni, Allah tukar dia bagi jadi perak ataupun bagi jadi tembaga cayang. Perkataan al-muhlu ni ada satu terjemahan dia kata perak cayang, ada satu terjemahan kata tembaga cayang. Allah cayangkan dia dan dia jadi panas macam mana tembaga, macam mana perak cayang, dia turun mai atas manusia. Boleh jadi ke macam ni? Tentu jadi. Bukan boleh jadi, tentu jadi. Pasal apa kata tentu jadi? Pasal Allah sebut benda ni nak jadi di dalam Al-Quran. Baik. Wa takunul jibalu kal'ihni, dan dijadikan oleh Allah pada hari kiamat esok ni bukit-bukit seperti aihnun. Ain ha simpui nun, aihnun, iaitu bulu-bulu yang ringan dipelari angin. Dia kata dipelari. Ni pasal apa dia kata dipelari, tuan-tuan? Pasal penulis kitab ni orang Perak, orang Lostang. Jadi dia tulis dipelari. Maksud dia apa? Bulu-bulu yang berterbangan. Kita ambil satu bulu halus kecil ni, boleh terbang. Apa tu yang jadi macam bulu terbang tu apa dia? Bukit bendera. Bukan bulu betul dah. Bukit yang pejai, yang kukuh, yang selama-lama kita tengok tak pernah bergerak tu, tiba-tiba dia terbang macam debu, macam bulu buih angin. Bila ni nak jadi ni? Hari kiamat. Tuhan cerita dah benda ni. Wala yas'alu hamimun hamimah, dan tiada tanya oleh kerabat akan hal kerabatnya. Bila jadi aja kiamat, habis. Masing-masing selfish. Selfish maksud dia apa? Jual ikan. Jual ikan dah. Semua kira penting diri sendiri. Tak ada siapa dah teringat nak tanya. Bila tengok bukit tercabut terbang, bila tengok tiba-tiba nu air laut dia temuk naik, bila tengok-tengok nu kilat turun mai panah rumah berkecai, bila tengok macam tu, tak ada siapa dah pada masa tu nak tanya mak saya duduk tang mana, mak saya okey ke, mak saya selamat ke, anak duduk tang mana ni, anak Kuala Lumpur ni tahu tak kata benda jadi lagu ni, hang telefon dekat dia. Yang ni semua tak ada lah masa tu. Pasal apa kata tak ada? Pasal Quran kata la yas'alu hamimun hamimah, pada ketika itu tiada tanya oleh kerabat. Kerabat maksudnya adik-beradik, family, akan hal familinya. Siapa pun tak tanya siapa dah. Kerana masing-masing dengan hal mereka sahaja. Masing-masing jaga diri sendiri bila jadi macam tu. Okey. Yubassarunahum, sedangkan melihat mereka itu, yakni adik-beradik mereka akan adik-beradik yang lain. Duk tengok depan mata ni, depan mata mak dia ayak bawa hanyut. Duk tengok, tak teringat dah dalam hati dia nak pergi selamatkan mak dia. Tak teringat dah. Dia nak abang apa tuan-tuan? Dahsyat yang kata kiamat ni. Dia menghilangkan rasa sayang dalam diri manusia. Hilang. Mak duk, ayak duk bawa hanyut ni. Mak kena panah lintang berkecai badan. Tak ada rasa apa dah. Dia duk kira dia nak selamat. Bila berlaku kiamat dia akan jadi macam tu. Dan tiada bertanya-tanya kerana bimbang akan hal sendiri sahaja. Masing-masing duk jaga dia, diri sendiri saja mau selamat. Yawaddul mujrimu
law yaftadi min azabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'a summa yunjih. Itu dia cita-cita orang kafir pada masa itu, agar dapat tebih dirinya daripada azab neraka pada hari itu dengan segala anak cucunya. Hari itu dia kira dia yang mau selamat. Kalaulah boleh ganti anak dia bagi mati, janji dia hidup, dia sanggup. Dahsyat. Ni kita dalam keadaan biasa ni tuan-tuan, dalam keadaan biasa ni Allah takdirkan anak kita sakit. Wal ayazubillah, minta jauh. Contoh, Allah takdirkan anak kita sakit. Tapi tengok di katil hospital, tengok dia duduk tercungak-cungak. Tuan-tuan, kita boleh minta kat Tuhan lah. Minta, ya Allah, kata kesian budak ni, bagi sakit dia mai kat saya tanggung tak apa. Hari ni kita boleh, otak kita boleh jalan kot tu. Kita duduk tengok ni, duduk tengok anak kita, duduk tengok cucu kita, Allah uji dia dengan sakit macam tu, terlintas melah hati ni. Allah bagi mak kita bagi macam tu punya sakit, terlintaslah hati ni. Ya Allah, ringankanlah sakit dia, bagi setengah kat saya. Tak cukup dengan tu ni, bangkit sembahyang tahajud malam minta benda ni. Ada orang hari ni boleh buat. Dia bangkit tahajud pukul 4.30, pukul 5 pagi, dia boleh duduk minta dengan air mata bergenang ni, minta, ya Allah, minta bagi sihat anak saya. Ya Allah, saya sanggup terima sebahagian sakit dia. Ya Allah, pindah sakit dia mai kat saya. Tak gamak nak tengok anak sakit macam tu. Hari ni kita boleh ingat macam tu. Allah kata apa? Bila dia mai hari akhirat, hari kiamat esok ni, depan mata anak kesayangan kita duk kena macam tu, bukan kata kita ni tak nak minta bagi kita yang kena dia selamat tak. Kita minta ambil dia, bagi saya selamat. Ni, siapa kata ni? Allah sebut benda ni dalam Quran. Dia nak habang kat kita, kata dahsyat kiamat ni sampai manusia hilang sayang kat siapa-siapa pun. Dia nak habang yang tu. Okey? Maka kata depan ni apa? Dia sanggup tolak anak cucu dia bagi kena. Dia tolak isteri dia bagi kena. Tolak saudara dia bagi kena. Dan segala kaum kerabat keluarga dia yang berimpun pada nasab keturunan pada ketika susah. Waktu dia susah, dia pergi cari adik-beradik dia minta tolong masa atas dunia dulu. Bila mai kiamat, kawah duk tolong dia masa atas dunia dulu. Dia kata bagi dia ni jalan bang, bagi saya selamat. Dah, Allah nak cerita ni. Dan tebus dirinya dengan mereka yang di dalam bumi sekaliannya. Siapa pun dia sanggup supaya Allah jahanamkan dia, patu hidupkan dia. Tuan-tuan, dalam surah As-Sakhah, surah Abasa, okay, Allah Subhanahu wa taala cerita fa idza ja'atis sakhah. Tu dia kena baca 6 harakat. Sakhah tu mesti 6 harakat, tidak boleh kurang. Okey. Apabila mai sahaja as-sakhah. Sakhah ni maksud dia jerkah. Bila mai kiamat ni, dia bunyi as-sakhah, bunyi satu suara jerkah yang boleh membinasakan orang. Tuhan kata apabila mai saja bunyi itu, yauma yafirrul mar'u min akhih, Tuhan kata, maka jadilah hari di mana satu orang lari daripada saudara dia. Dia tak sayang dah kat siapa pun. Yauma yafirrul mar'u min akhih, lari daripada saudara dia, beradik dia. Wa ummihi wa abih, lari daripada mak ayah dia. Tengok mak nak pun dia tak rasa kesian dah. Dia lari pula, tak mau tolong mak dia. Ayah dia punya sayang masa atas dunia ni. Ayah, you are my hero. Amboi, tulis kat ayah dia. My hari birthday ayah dia, my father's day ke apa kau punya duk karang ayat ni. Ayah, you are my hero. Apa hero apa? My kiamat, hero jalan lagi aku selamat sudah. Allah cerita dalam Quran benda ni. Wa sahibatihi wa bani. Sahibah maksud dia apa? Wife, isteri. Punya sayang kat bini ni di atas dunia ni sampai mak kecil hati. Sayang kat bini ni, mak kecil hati. Mak dia kata aku belang daripada apa? Hang menikah baru seminggu, hang tengok aku ni macam tak ada harga.
mak ni punya jadi kecil hati dengan anak jantan ni, pasal anak jantan sayang bini terlebih. Ini semua cerita sebelum kiamat. Bila jadi kiamat, bini dia apa hang belah bila aku nak selamat diri aku. Macam ni akan berlaku. Wa sahibatihi wa banih, dan anak-anak. Dia lari daripada anak dia. Dia tak rasa nak tolong anak dia. Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Tuhan kata pada hari itu setiap orang manusia pada hari itu sibuk dengan urusan masing-masing. Urusan apa? Urusan nak selamat diri sendiri. Dia tak fikir lain lah. Dia fikir dia nak selamat. Dengan dahsyatnya kiamat ini. Wujuhun yawma idzin musfirah. Tuhan kita bila berlaku saja kiamat ni, terbahagi dua manusia ni. Ada satu kumpulan manusia, wujuhun, wajah-wajah, muka-muka mereka ni yauma idzin musfirah, muka berseri-seri. Jadi kiamat dah habis dah alam ni apa semua, bangkit manusia sudah jadi macam tu. Sebahagian manusia bangkit daripada kubur, muka berseri-seri. Dhahikatun mustabsyirah. Gelak, dhahikah ni, gelak bunyi suara ni, dhahikah. Bangkit-bangkit daripada kubur tu gelak berdekah-dekah. Mana kata dia ni orang kumpulan selamat. Dhahikah. Mustabsyirah, dan bergembira depa ni. Bangkit kubur tu tahu dah, kata depa akan duduk kumpulan selamat. Begitu. Wa wujuhun yawma idzin 'alaiha ghabarah. Ada satu kumpulan lagi bangkit-bangkit daripada kubur, muka kelam, muka sebam, muka depa ni berdebu. Yang ni semua alamat tak elok. Tuhan kata tarhaquha qatarah. Yang depa ni semua muka ditutupi dengan qatarah, dengan kehinaan. Muka depa tu bangkit tu nampak dah muka orang bersalah. Bangkit kubur tu dah nampak dah muka orang bersalah. Ulaika humul kafaratul fajarah. Depa ni lah orang-orang kafir yang masa hidup atas dunia derhaka Allah. Tuhan cerita benda ni. Tuan balik nak tidur lagi, saja buka surah Abasa. Baca ni ayat kita baca ni. Demikian Allah Subhanahu wa taala cerita kat kita tentang benda-benda ni. Aisyah pernah satu hari, Sayyidatina Aisyah isteri Nabi, dalam sebuah hadis riwayat daripada Aisyah sendiri, dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yub'atsun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan urlan. Okey. Aisyah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari abang dekat sahabat semua. Nabi kata manusia bila kiamat, bila bangkit daripada kubur, hal keadaan manusia pada waktu itu hufah. Hufah maksud dia apa? Tak pakai kasut. Tak ada kasut. Bangkit di padang mahsyar ni tak ada siapa ada kasut. Semua tak ada kasut. Urah, tak ada baju. Sorak benang pun tak ada. Bangkit semua kosong. Ghurlan, bangkit dalam keadaan tidak berkhatan. Walaupun atas dunia dulu dia berkhatan, dia bangkit daripada kubur esok, dia balik asal balik. Dia balik macam dia baru beranak daripada perut mak dia. Dia keluar mai daripada perut mak dia tak pakai kasut, tak ada baju dan tak berkhatan. Macam itulah keadaan manusia bangkit di mahsyar esok. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu. Aisyah ni duk dengar. Bila dia dengar tu, terus tanya. Aisyah ni tuan-tuan, daripada mukadimah tadi kita baca, dia ni apa dia tuan-tuan? Dia very vocal. Very vocal. Dia tanya begitu. Maka Aisyah terus tanya Nabi, fa kaifa bil aurat ya Rasulullah? Aisyah kata, ya Rasulullah, habis aurat kita macam mana? Aurat kita macam mana? Ni kita hidup atas dunia ni, laki-laki daripada pusat sampai lutut mesti kena tutup. Kalau buka salah. Ni perempuan ni semua kena tutup kecuali muka dengan tapak tangan. Habis ni bangkit di padang mahsyar esok, dia kata semua tak ada baju, tak ada apa. Laki-laki perempuan duk ada campur semua sekali. Dia tak ada muslimin muslimat duk sebelah-sebelah, tak ada, semua duk campur sekali. Tuan beralih tengok kajol ada tepi kita. Allahu akbar. Kajol beralih tengok dia ni. Oh, rasa biasa tengok tahu mana. Oh, barang gadan ni orang. Tengok dulu tu. Jadi Aisyah ni dia duduk atas dunia, bila Nabi habaq lagu tu dia fikir cara dunia.
Cara atas dunia. Kalau atas dunia kena jaga aurat, kena semua. Dia kata ni kira macam mana ni? Dia kata kalau bangkit di mahsyar esok, semua lagu tak ada apa. Bangkit-bangkit hang tengok aku tengok hang. Laki-laki perempuan semua ni apa cerita? Maka dia tanya Nabi SAW, ya Rasulullah, dia kata fakaifal aurat? Bagaimana dengan aurat-aurat kita ni? Macam mana? Qala Nabi SAW, Nabi kata apa? Likulli mri'in minhum yawma idzin sya'nun yuni. Ayat tadi ni, surah Abasa tadi. Nabi baca ayat tu. Nabi kata apa? Bagi setiap manusia sibuk dengan hal depa sendiri. Tak ada masa dah nak pergi tengok orang-orang dan sebagainya. Dia duk takut ni, apa nak jadi kat dia ni? Dia nak tengok orang semua, dia pun tak tahu dah. Kajol ke, Rani apa ke duduk sebelah, semua dia tak tahu dah. Dia duk kira dia ni nak jadi apa sekali lagi. Jadi Aisyah, hang tanya ni soalan hang relevan, tapi atas dunia. Sana esok soalan hang dah tak relevan dah. Siapa pun tak peduli siapa dah. Jadi tuan-tuan, yang kata kiamat ni, yang kita duk baca ayat-ayat cerita pasal kiamat ni, macam ni punya keadaan nanti jadi di sana. Baik, firman Allah Subhanahu wa taala, yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawmi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wih wa man fil ardi jami'a summa yunjih. Cerita dia pada hari itu manusia dah tak kira dah, siapa pun dia dah tak kira dah. Dia sibuk dengan diri dia sendiri sahaja dan tebus dirinya dengan mereka yang di dalam bumi sekaliannya. Kemudian lepas akan dia seorang sahaja. Dia sanggup tolak semua orang hak dia sayang atas dunia ni. Janji Tuhan bagi dia selamat pada hari kiamat esok, yakni daripada selamat daripada huru-hara kesusahan akhirat. Itulah cita-cita orang kafir bila berlaku kiamat esok ni. Jika sekaliannya di dalam bumi, sama ada kerabat adik-beradik ataupun bukan kerabat, bukan adik-beradik, yang ada kaitan menjadi miliknya, boleh dia perbuat tebus akan dirinya seorang saja. Dia tak ada siapa dah dia sayang pada masa tu. Nescaya dijadi sekalian itu tebusan kepada diri dia. Demikianlah tiap-tiap seseorang. Maka hendaklah tiap-tiap seorang itu memelihara dan menjaga dirinya sebelum daripada mati. Itu dia kata. Daripada nak jadi kalut tu, lah ni kita jaga diri kita. Jangan masa tu nak jaga diri kita tak guna dah. Lah ni mau jaga diri kita. Buat apa yang patut buat. Perbanyakkan segala amal kebaikan yang kita boleh buat. Kita buat masa kita hidup ni sebelum kita mati. Kalla innaha laza nazza'atan lisyawah. Tak akan ada cita-cita itu. Ni. Hang duk cadang kata esok bila jadi kiamat, hang nak tolak anak, nak tolak bini, nak tolak mak, nak tolak ayah bagi kena, nak bagi hang lepas. Tuhan kata no, Tuhan kata kalla. Jangan hang ingat benda tu boleh jadi. Innaha laza, bahwasanya neraka itu laza. Apa makna laza? Menyala. Neraka ni dan dia menyala, dia tak kenal siapa dah. Atas segala kafir dan munafik, meninggal bagi segala, menanggal akan, tu dia silap tulis tu, dia tulis meninggal, menanggal akan segala kulit kepala. Ni Quran kata tadi ni nazza'atan lisyawa. Maksudnya apa? Dia kena sambang aja dengan api neraka ni, dia sambang kulit kepala ni melupas habis. Sekali sambang aja habis dia makan kulit kepala. Kemudian balik baik dia dan demikianlah selama-lamanya. Tu dia.